Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.38 Oktober bersama saya Hawa Rizwana Rizwan. Tajuk utama tengah hari ini. Pemandu berhemah dijangka terima diskaun bayaran premium insurans kenderaan. Tiada sebab perkenal semula GST yang membebankan rakyat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Diskaun bayaran premium insurans kenderaan atau diskaun tanpa tuntutan NCD kepada pemandu berhemah akan dilaksanakan awal tahun hadapan. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, mekanisme pelaksanaannya kini berada pada fasa akhir sebelum diumumkan hujung tahun ini. I mean just that we have to integrate the system, the data. Kita memerlukan data daripada MySikap dan juga data daripada pihak PDRM, iaitu yang kita nak pastikan orang yang tak ada saman dalam tempoh 1 tahun itu dia dapat diskaun lah, daripada diskaun tambahan kepada NCD mereka. Sebab sekarang ini kalau sesiapa pemilik kenderaan, mereka ada NCD kalau tak ada claim, dan maksimum NCD ialah 55%. Dan on top of that, kita harap kalau mekanisme dapat ini dilaksanakan, sesiapa yang tak ada saman jalan raya dalam tempoh setahun yang lalu itu, maka mereka ada tambahan diskaun. So we are still working out the percentage lah. Beliau ditemui selepas mempengerusikan mesyuarat agung tahunan Majlis Keselamatan Jalan Raya ke-60 di Sepang, Selangor pagi tadi. Ganjaran itu bukan saja dapat mengurangkan statistik kesalahan trafik tetapi dapat membantu mengurangkan kos sara hidup pengguna selain mendidik pengguna berhemah di atas jalan raya. Detik indah merentasi jangkaan. 6 kamera. Foto mantap V17 Pro. Vivo. Kerajaan tidak akan mengembalikan cukai barang dan perkhidmatan GST. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada sesi pertanyaan-pertanyaan menteri di Persidangan Dewan Rakyat pagi tadi berkata, tiada sebab untuk pentadbirannya mengembalikan sejenis cukai yang nyata telah membebankan pembayar cukai serta rakyat keseluruhannya. Jelas Tun Dr. Mahathir, perubahan sistem percukaian yang kerap hanya akan mengurangkan keyakinan pelabur selain memberi imej yang kurang baik sekaligus kesan buruk kepada ekonomi negara. Cukai GST ini diperkenalkan dahulu dan kita dengar banyak rintihan daripada rakyat kerana kerap kali mereka membayar cukai 2 kali dan kadang-kadang menunggu reimbursement tak sampai-sampai. Sebab itulah kita berpendapat bahawa kita perlu kembalikan balik SST, cukai jualan. Dan ini sedang berjalan dengan baik dan kita perlu memperbaiki lagi pelaksanaan cukai yang baru ini. Sebab itu kita tidak ada sebabnya yang kita akan kembali kepada cukai yang ditolak oleh rakyat dahulu. Menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kalabakan, Mak Mun Sulaiman, beliau juga berkata kerajaan sememangnya memerlukan cukai dalam memastikan pentadbiran negara boleh dilaksanakan dengan baik dan lancar. Namun, pelbagai faktor perlu dilihat semula jika GST diperkenalkan semula, termasuklah kadar inflasi dan pertambahan kos pematuhan kepada peniaga. Menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Kuala Krau, Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said mengenai kurangan hasil SST berjumlah lebih 20 bilion ringgit berbanding pendapatan GST, ini respon beliau. Kerajaan yang terdahulu mendapat nikmat daripada nasihat konsultan yang tidak bertauliah. Sebab itu mereka memperkenalkan GST. Memang kita dapati shortfall dalam kutipan cukai di bawah SST.
Tetapi shortfall ini bukan kerana SST itu silap, tetapi memang pun apabila sesuatu cukai diperkenalkan, pada mulanya kutipan cukai itu selalu mengalami shortfall kerana adjustment yang perlu dibuat oleh pegawai dan juga mereka yang membayar cukai itu. Tetapi saya yakin dalam tahun-tahun yang akan datang ini, SST akan melebihi kutipan daripada GST. Terima kasih kerana offer nak jadi konsultan, maka rosaklah kerajaan. Dalam perkembangan lain, Pakatan Harapan PH tidak berminat menjalin kerjasama dengan Barisan Nasional BN dan PAS untuk menubuhkan kerajaan baru dalam usaha memartabatkan Melayu dan Islam di negara ini. Perdana Menteri menegaskan Malaysia adalah sebuah negara berbilang kaum dan hakikat itu harus difahami serta dihormati semua pihak. Kita tak ada minat untuk membuat itu. Kita sedar negara kita adalah negara berbilang kaum. Tiap kerajaan daripada kita merdeka sehingga sekarang mempunyai ahli-ahli dalam kabinet terdiri daripada semua kaum. Itu sesuatu hakikat yang kita tidak boleh tolak, bahawa negara kita ini adalah negara berbilang kaum dan semua kaum mempunyai hak dalam negara kita. Beliau berkata demikian dalam sidang media di lobi Parlimen pagi tadi. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan dalam kenyataan di Facebook mempelawa Tun Dr. Mahathir menubuhkan sebuah kerajaan baru dengan kerjasama BN dan PAS. Langkah itu, kata beliau, bagi membuktikan Tun Dr. Mahathir benar-benar jujur dan ikhlas mahu memartabatkan kedudukan Melayu dan Islam di negara ini. Bagaimana menangani. Dalam sidang media sama, Tun Dr. Mahathir mengesahkan Kabinet tidak pernah berbincang mengenai cadangan memboikot khidmat penghantar makanan Food Panda. Sebaliknya, kenyataan dibuat Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Said Abdul Rahman adalah pendapat peribadi beliau. Itu pendapat dia tak bincang dalam Kabinet. Itu bukan pendirian kerajaan. Mungkin dia ada sebab kenapa dia membuat kenyataan itu. Syed Saddiq dalam ciapan di Twitternya menyifatkan Food Panda sebagai angkuh apabila menyatakan tiada masalah jika penunggangnya melancarkan mogok terhadap skim pembayaran baru. Ia kerana menurut beliau, sebagai syarikat korporat dibangunkan oleh pekerja dan pengguna, ia juga boleh dijatuhkan oleh penunggangnya. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu ahli perniagaan dalam buruan Low Take Joe atau JOLO tidak pernah menerima bayaran untuk kerja yang dilakukannya dalam Lembaga Pelaburan Terengganu TIA. Perkara itu didedahkan saksi ke-9 pendakwaan yang juga bekas Ketua Eksekutif One Malaysia Development Berhad 1MDB, Datuk Syahrul Azrai Ibrahim Halmi, ketika prosiding penyelewengan dana syarikat itu yang membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Datuk Syahrul berkata demikian ketika menjawab pemeriksaan balas Peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah. Saksi turut bersetuju dengan cadangan Peguam bahawa JOLO tidak menerima sebarang bayaran untuk jawatannya sebagai penasihat TIA dan melakukan kerjanya secara pro bono iaitu secara percuma serta mengambil duit yang jumlahnya mencecah berbilion ringgit. Pihaknya tidak menganggapnya sesuatu yang luar biasa kerana JOLO pernah memberitahunya tidak menerima bayaran berkenaan disebabkan mewakili kerajaan negeri Terengganu sebelum mewakili kerajaan persekutuan. Ditanya mengenai perwatakan JOLO, Datuk Syahrul memberitahu lelaki itu adalah seorang ahli perniagaan yang sibuk dan melakukan banyak kerja serta sering datang lewat untuk temu janji. Perbicaraan hari ke-18 berlangsung di hadapan Hakim Colin Lawrence Sekira. Bukan saja dinding berlubang, bumbung dan atap juga rosak diterbangkan angin. Jika hari hujan, lantai yang basah pasti mula mengeluarkan bau kurang senang. Kesulitan itu dihadapi anak kariah surau Kampung Baru di Kanga Perlis sejak kejadian ribut melanda kawasan berkenaan 2 bulan lalu. Tinjauan kru kami di surau yang berusia 45 tahun ini mendapati keadaan di dalamnya agak kotor serta berbau akibat takungan air yang membasahi permaidani.
Selain bumbung bocor, serpihan siling turut jatuh ke lantai. Menurut anak Kariah, kira-kira 60 warga emas masih datang ke surau ini untuk solat berjemaah. Ia berikutan masjid terdekat iaitu Masjid Tuanku Said Putra Jamalullah terletak kira-kira 3 km dari kampung ini. Masjid memang ada, memang dekat. Tapi orang tua-tua kampung yang sakit lutut, yang sakit pinggang semua tertumpu kat sini. Bagi orang tua tu kata mana ada tengah jam juga lah berjalan kan. Macam muda tu cepatlah naik motor ke kono ni. Minta bagi pihak yang berkenaan membuat pulihlah cepat dengan segera kan. Mereka berkata surau ini turut digunakan pada hujung minggu bagi aktiviti membaca Al-Quran dan Yasin selain berfungsi sebagai dewan orang ramai untuk majlis seperti mengacau bubur Ashura dan rukun tetangga. Masalah itu kami panjangkan kepada pengerusi Persatuan Penduduk dan Surau Kampung Baru Kamal Jaya. Katanya kerosakan akibat ribut pada kejadian 9 Ogos lalu membabitkan bumbung, lantai dan dinding selain pendawaian elektrik yang dianggarkan bernilai kira-kira RM27,000. Berikutan itu, pihaknya masih menunggu peruntukan dari Majlis Hal Ehwal Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS bagi tujuan membaik pulih. Setakat ni kita tidak mendapat apa-apa feedback daripada mana-mana pihak pun. Dan saya rasa ini adalah kali kedua yang mana media telah berperanan untuk membantu kami di kampung ni. Dalam kejadian ribut sehari sebelum Aidiladha lalu, bumbung surau kampung ini musnah. Anak Kariah tidak dapat menunaikan solat sunat Aidiladha kerana bahagian dalam surau basah dan digenangi air. Khazanah Nasional Berhad yakin kembali mencatatkan keuntungan sebanyak RM5 bilion tahun ini berbanding kerugian lebih RM6 bilion tahun lalu. Pengarah urusannya Datuk Syahrir Riza Rizwan berkata, bagi mencapai sasaran itu, Khazanah meletakkan 2 matlamat iaitu memperbaiki portfolio menerusi penjualan aset di samping mempunyai portfolio akaun yang lebih baik. Yang itu kita telah melakukan melalui proses penjualan aset-aset yang tidak ada masa depan yang panjang untuk kita dan melabur semula duit yang dijanakan untuk aset yang baru. Dan keduanya untuk memperbaiki balance sheet kita iaitu untuk mengurangkan beban hutang di khazanah. Dan insyaAllah we will achieve kita punya target untuk tahun ini iaitu untuk mengurangkan beban hutang khazanah sekurang-kurangnya daripada RM55 bilion ke RM47-48 bilion. Beliau ditemui selepas menghadiri Majlis Pelancaran Forum Khazanah Megatrend 2019. Bersandarkan kepada paras hutang ketika ini, Khazanah menyasarkan paras hutang mapan adalah dengan nisbah aset kepada hutang sekitar 3 hingga 3.5 kali ganda untuk mencapai akaun kukuh dalam tempoh jangka panjang. Malaysia mahu memanfaatkan usaha dengan China dalam sektor teknologi khususnya revolusi industri 4.0. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Ong Kian Ming berkata, ketika Perang Perdagangan Amerika Syarikat China berterusan, lebih banyak firma teknologi China berminat mengembangkan operasi ke ASEAN yang menawarkan perkhidmatan kepada pasaran 640 juta pengguna. Given that ASEAN is a very attractive market and also that the US-China conflict has given a lot of push factor for Chinese companies in the tech sector to diversify and expand their operations overseas, activities overseas. I think this is a good time for all of the stakeholders here. Beliau ditemui di pertandingan akhir Inovasi dan Keusahawanan Perdana Global China atau IPIEC Global 2019 peringkat ASEAN. Platform IPIEC menawarkan peluang besar kepada usahawan untuk menerokai pasaran China dengan sokongan kerajaan. Karnival Perpaduan at Kangar yang berlangsung sejak Sabtu lalu di Perlis menyasarkan 10,000 pengunjung sepanjang 9 hari penganjurannya. Inisiatif Kawasan Rukun Tetangga KRT Parlimen Kangar dengan kerjasama Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional Negeri Perlis itu menyediakan pelbagai aktiviti buat orang ramai di dataran Datuk Sheikh Ahmad bermula jam 10 pagi hingga 12:30 malam.
So satu program yang bagi pihak jabatan, satu program yang baik, khususnya dianjur oleh Jawatankuasa Penyelaras ataupun JPKRT yang kita panggil, Jawatankuasa Penyelaras Kawasan Rukun Tangga Parlimen Bekanga, dalam usaha untuk kita menarik masyarakat Kangan sendiri, khususnya masyarakat Perlis, untuk hadir dalam program-program yang disusun oleh pihak penganjur. Antara aktiviti yang diadakan ialah pertandingan memasak bubur Ashura, pertandingan mewarna, persembahan buskers, gerai jualan serta promosi makanan tradisi dari negara jiran Thailand. Menurut pengerusi Karnival Perpaduan at Kanga, Arif Effendi Arifin, karnival ini akan berlangsung sehingga 13 Oktober. Segelintir pengidap autism mempunyai bakat luar biasa. Biarpun sukar untuk berbicara, ada yang menjadikan lukisan sebagai pengantara untuk berkomunikasi. Hasil karya mereka menjadi perhatian pada pameran Healing Through Art di Ibu Negara baru-baru ini. Lukisan ini terhasil apabila Yuri meluahkan perasaan gembiranya dan harganya RM4,000. Jamila. I am 70 years old. This is Green City. Jamilah mendapat idea untuk menghasilkan karya ini ketika melancong ke Pulau Langkawi. Dan seperti anda dapat lihat, sebenarnya beliau mengolah hidupan laut dalam bentuk mozaik. Laporan antarabangsa. Pemangku Setiausaha Keselamatan Dalam Negeri Amerika Syarikat, Kevin McAleenan, terpaksa meninggalkan satu sidang debat imigresen di Washington DC selepas penunjuk perasaan menimbulkan kekecewaan dan mengutuk tindakan keras terhadap pendatang dan pencari suaka. Penganjur majlis cuba untuk menenangkan penunjuk perasaan agar berhenti dan membenarkan McAleenan meneruskan ucapannya. Could you please have some respect for this audience who came here to listen to this speaker? Penunjuk perasaan yang menghadiri sesi di Georgetown University itu mengecam dasar toleransi sifar Presiden Donald Trump terhadap pendatang yang tidak berdokumen. Mereka turut membaca nama kanak-kanak migran yang meninggal dunia dalam tahanan selepas ditahan oleh pasukan pengawal sempadan dan imigresen. McAleenan cuba menyambung ucapan beliau beberapa kali tetapi diganggu oleh peserta. Beliau akhirnya membuat keputusan untuk meninggalkan sesi debat itu. Colleagues. Jabatan Perdagangan Amerika Syarikat menyenarai hitamkan 28 entiti Cina yang didakwa terlibat dalam pencabulan hak menyasarkan etnik Uyghur dan kebanyakan minoriti Islam di rantau Xinjiang, China. Menurut Setiausaha Perdagangan, Wilbur Ross, Washington tidak akan bertolak ansur dengan penindasan kejam ke atas etnik minoriti di China. Melalui langkah itu, syarikat yang disenarai hitam dilarang membeli produk keluaran Amerika Syarikat. Kumpulan Hak Asasi Manusia mendakwa China telah menahan
kira-kira 1 juta etnik Uighur dan orang Islam lain di kamp pendidikan semula di rantau Xinjiang. Dakwaan itu bagaimanapun dinafikan oleh Beijing. Hong Kong mungkin menyekat akses kepada internet dalam usaha mengekang bantahan pro-demokrasi yang semakin ganas. Menurut seorang anggota kabinet, tindakan itu bakal diambil sekiranya undang-undang darurat yang melarang penunjuk perasaan memakai topeng gagal membendung ketegangan. Ahli politik veteran pro-Beijing Ip Kwok Him yang juga anggota Majlis Eksekutif Hong Kong tidak menolak kemungkinan internet diharamkan. Bagaimanapun, beliau mengakui sekatan akan memberi kesan lain. Amaran itu dibuat ketika hab kewangan antarabangsa itu masih tidak berfungsi sepenuhnya. Ia susulan bantahan 3 hari yang menyaksikan rangkaian kereta api dan perniagaan dilihat pro-China dirosakkan dengan teruk. Bantahan semakin rancak selepas kerajaan pada Jumaat lalu mengharamkan penunjuk perasaan memakai topeng muka. Sukan. Seorang pelajar tahun 6 Sekolah Kebangsaan Temenggung Abdul Rahman 1 Johor Bahru telah mengharumkan nama negara apabila berjaya meraih pingat emas kategori Special Bout pada kejohanan Muay Thai Remaja Dunia di Antalya, Turki yang berakhir 2 hari lalu. Pada aksi final, Muhammad Daniel Rifki Zahrin lebih gah untuk menewaskan lawannya Isuru Hansana Abiyakun dari Sri Lanka menerusi keputusan knockout. Muhammad Daniel yang tiba dari Turki malam tadi diberi sambutan meriah oleh masyarakat setempat di Taman Dato' An Johor Bahru. Turut hadir guru, rakan-rakan dan ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Lakin Muhammad Izhar Ahmad. Saya sangat gembira dan berterima kasih kepada semua orang yang support saya di Malaysia. Saya akan go further for the next tournament of IFMA World Championship untuk join sukan Muay Thai dan perkembangkan IFMA World Muay Thai Championship. Untuk lebih disiplin. Jangan membuli dan jangan dibuli. Jangan membuli dan jangan dibuli. Dia masuk untuk peringkat kebangsaan 3 tahun berturut-turut dan kami mendapat offer daripada pihak PMM untuk ke Muay Thai Youth International di Antalya, Turki. So saya prepare dia untuk ke Turki dan alhamdulillah kami sebenarnya time very constrained dengan dia punya tuition, dia punya rugby because UPSR kan, dan saya pun admitted ke hospital, jadi memang time constraint lah. Jadi budak ni saya terpaksa kadang dia pergi naik Grab sendiri, pergi balik training semua dengan help with the coaches lah. Coach-coach membantu, tapi alhamdulillah di Turki dia menyinar. Walaupun kami mempunyai masalah mulanya dengan pihak juri di sana because ada technical problem sebab badan dia yang kecil dan opponent dia daripada Iran yang besar. Walaupun skor mereka sama, dia orang nak take out Daniel daripada itu. Dia game-nya diberhentikan sekejap masa tu. Sebab judges kat sana takut dia akan knockout. Tapi dia tak knockout, alhamdulillah. Tapi bantuan PMM, dia dapat dimasukkan kembali untuk special bout. Dan alhamdulillah 2 kali dia KO-kan opponent dia daripada South Africa dan juga daripada Sri Lanka. Daniel mula mewakili Johor pada usia 9 tahun. Hasil kerja keras dan latihan intensifnya, Daniel muncul juara terbuka Pahang dan Johor pada 2017 serta Melaka pada 2018 dan menjuarai kejohanan Muay Thai Pre-Sukan Si Remaja Kebangsaan pada 2018. Malah dia juga muncul juara kejohanan antara kelab dan sekolah peringkat kebangsaan selama 3 tahun berturut-turut sejak 2017. Daniel dijangka menyertai kejohanan Muay Thai peringkat kebangsaan yang akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil dan Bangkok, Thailand pada Januari depan. Ia sebahagian persiapan menghadapi kejohanan Muay Thai Remaja Dunia 2020 yang akan berlangsung di Genting Highlands nanti. Buletin 1.30 sampai di sini. Kami tinggalkan anda dengan visual karya Leonardo da Vinci, Mona Lisa di Paris, Perancis setelah pengubahsuaiannya selama 2 bulan. Sebelum itu, kita ke segmen Bio Extra. Saya Hawa Rizwana Rizwan. Assalamualaikum dan salam hormat.
Menyedari kehendak wanita yang ingin tampil cantik dan menawan, V Asia memperkenalkan formulasi baru yang ditambah baik, Ladies Platinum. Ia mempunyai pelbagai manfaat dan kebaikan khusus untuk kesihatan dalaman wanita. Mengandungi campuran 60 herba terpilih dengan rasa yang sangat sedap, Ladies Platinum turut menggabungkan Siripron F iaitu penemuan terbaru dari Jepun yang baik untuk kecantikan dan penjagaan kulit. Dihasilkan di kilang bertaraf GMP, Ladies Platinum antara minuman tambahan yang lengkap untuk menjaga kesihatan dan kecantikan wanita secara menyeluruh. Ladies Platinum menggabungkan herba wanita yang telah diamalkan sejak dahulu lagi, terutamanya bagi mereka yang sudah berkahwin, iaitu manjakani, kacik Fatimah dan serapat. Secara saintifik, 3 herba ini mempunyai pelbagai manfaat dan kebaikan khusus untuk kesihatan dalaman wanita. Istimewanya, Ladies Platinum turut menggabungkan herba yang diamalkan masyarakat Cina iaitu dongkuai yang sangat baik untuk melancarkan peredaran dalaman serta fungsi kewanitaan. Satu lagi produk premium keluaran V Asia yang banyak mendapat sambutan, Platinum Drink, iaitu jus kesihatan yang membantu menyihatkan tubuh badan kerana diperkaya dengan pelbagai bahan yang tinggi antioksidan dan superfruits seperti delima. Jus kesihatan Platinum Drink boleh diamalkan seisi keluarga, lelaki dan wanita, semua golongan serta peringkat umur termasuk kanak-kanak. Pengambilan Platinum Drink yang kaya dengan sumber antioksidan seperti makuberi, acai beri, delima membantu membekal tenaga, sumber vitamin nutrisi serta tenaga yang berpanjangan untuk kecergasan tubuh badan.